Menjelang kepengerusian ASEAN, Malaysia mahu kongsi prinsip pandangan jauh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Menjelang kepengerusian ASEAN GCC Campur China 2025, Malaysia komited berkongsi visi prinsip pandangan jauh ke masa hadapan demi kemakmuran bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar optimis prinsip yang diketengahkan China itu mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi negara serantau. As the world's fifth largest economy, ASEAN too has the potential to be a driving force for inclusive socio-economic growth that paves the way for an unprecedented era of sustainable shared prosperity. We're leaving no stone unturned, as you have seen here in China, in promoting good governance and combating and rooting out corruption, as well as implementing socio-economic and industrial reform agenda. Beliau berkata demikian dalam majlis pembukaan Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai. Dalam majlis tersebut, Malaysia diiktiraf sebagai Country of Honour dan merupakan negara kedua menyampaikan ucap tama selepas Perdana Menteri China Li Qiang. CIIE merupakan inisiatif kerajaan China yang menyediakan satu platform untuk negara-negara yang terlibat dalam inisiatif jalur dan laluan bagi mempromosi dan mengeksport barangan dan perkhidmatan ke China. Datuk Seri Anwar kini dalam lawatan kerja 4 hari ke China hingga 7 November. Lebih 200,000 permohonan budi madani individu dan budi agri komoditi diluluskan melibatkan pembayaran RM160 juta. Itu antara fokus di Dewan Rakyat hari ini dan perinciannya kita bersama Atika Makhtar. Atika. Baik Faiz, lebih 140,000 permohonan budi madani individu dan 65,000 permohonan budi agri komuniti telah diluluskan setakat 31 Oktober lalu. Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan ia melibatkan jumlah pembayaran RM160 juta dalam tempoh 5 bulan sejak dilaksanakan Jun tahun ini. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel turut mengalami penurunan mendadak sekitar 25% atau hampir 7 juta liter sehari. Sementara jualan diesel secara komersial meningkat hampir 50% atau 40 juta liter sehari. Berdasarkan data awal, penyasaran subsidi diesel setakat ini telah menjana penjimatan sekitar RM600 juta sebulan. Pada masa yang sama, kadar inflasi kekal pada tahap terkawal dan baru-baru ini menunjukkan penurunan dengan kenaikan CPI 2% pada Julai 2024, 1.9% Ogos 2024 dan 1.8% September 2024. Terima kasih. Beliau menjawab soalan dibangkitkan Wakil Sri Gading Aminul Hudal Hassan. Sementara itu, hanya satu daripada 26 projek rancangan tempatan banjir RTB di Pantai Timur telah siap, iaitu di projek di Lembah Bertam, Kemaran Highland Pahang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata 10 projek masih dalam peringkat pra-pelaksanaan, 10 dikatakan untuk mendapatkan iklan tender dan 5 dalam proses reka bentuk. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menjelaskan 14 daripada projek berkenaan menghadapi masalah pengambilan tanah dan pengalihan utiliti. Kita dapat persetujuan, cuma nanti diharapkan waktu pelaksanaan kontraktor yang dilantik oleh syarikat utiliti itu akan dapat melaksanakan pengalihan dengan segera supaya tidak akan menjejaskan pelaksanaan projek ini nanti.
Jelas beliau lagi, meski projek mengalami masalah pelaksanaan, ia tidak melibatkan sebarang kos tambahan. Secara keseluruhan, RM8 bilion diperuntuk bagi kesemua projek RTB di negeri-negeri di Pantai Timur. Sementara itu, pelaksanaan projek mengatasi banjir pantai di Sarawak dijangka bermula Oktober 2025. Ia melibatkan peruntukan RM316 juta bagi pembinaan struktur perlindungan pantai, perlindungan banjir dan kawalan hakisan pantai. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, projek dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Pelaksanaan projek ini akan melibatkan 17 lokasi di 6 bahagian iaitu Kuching, Betong, Mukah, Miri, Limbang dan Samarahan, melibatkan skop utama seperti membina struktur perlindungan banjir pantai dan kawalan hakisan serta kerja-kerja yang berkaitan. Dengan terlaksananya projek ini, sepanjang 32.9 km pantai akan dapat dilindungi daripada kejadian banjir pantai yang seterusnya akan mengurangkan kerosakan harta benda ataupun melibatkan nyawa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusof Abdul Wahab. Dalam perkembangan lain, kerajaan bersetuju inisiatif Fly Siswa dijadikan inisiatif tahunan Kementerian Pengangkutan. Ia diputuskan menerusi mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 September lalu. Keputusan mencerminkan komitmen kerajaan memperkukuhkan integrasi wilayah antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Setakat semalam, daripada 52,030 mahasiswa, seramai 35,183 yang layak untuk menebus voucher Fly Siswa. Daripada jumlah mahasiswa yang layak mendapat bantuan Fly Siswa pada tahun 2024, 42.7% ataupun 22,226 adalah berasal dari Sabah, manakala 36.8% 19,171 berasal dari Sarawak. Di kalangan mahasiswa yang berasal dari Sabah, 17,388 sedang belajar di Universiti Awam, Politeknik dan College Community, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru di Semenanjung Malaysia, 3,433 di Sarawak dan 1,405 di Labuan. Untuk mahasiswa yang berasal dari Sarawak pula, 16,027 sedang belajar di Semenanjung, 2,716 di Sabah dan 428 di Labuan. Dalam pada itu, menyentuh isu keselamatan penumpang penerbangan, Kementerian melalui pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memastikan pemain industri penerbangan mematuhi piawai yang ditetapkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Baik, itu saja perkembangannya dari bangunan Parlimen. Terus kepada Faiz untuk berita tengah hari selanjutnya. Silakan Faiz. Atikah, terima kasih. Saudara, kita berehat seketika. Sebelas jualan hebat, dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye bye bye. Beli sekarang. Seorang remaja perempuan warga Cina ditemukan rentung dalam satu kebakaran melibatkan sebuah rumah berkembar satu tingkat di Jalan Grand Park dekat Miri Kuching awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak berkata mayat Guan Rohan, 13 tahun, ditemukan rentung di bilik tidur. Rumah berkembar satu tingkat berstruktur kekal itu terbakar kira-kira 70%. Panggilan kejadian diterima pada 3:06 pagi. 12 anggota dalam 2 jantera masing-masing daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Loping dan BBP Miri tiba di lokasi kira-kira 3:16 pagi. Kebakaran dapat dikawal kira-kira 2 jam kemudian dan unit bersebelahan rumah berkembar terlibat hanya mengalami kebakaran di bahagian siling. Mayat Yuan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Di Sempurna, Sabah, seorang kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun 7 bulan maut akibat diserang dan digigit sekumpulan anjing liar di kampung Sungai Tohok.
Ketua Polis Daerah Sempurna Superintenden Muhammad Sabri Zainul berkata pihaknya terima laporan berhubung perkara itu semalam daripada bapa saudara mangsa. Satu kertas siasatan yang mengklasifikasikan ia sebagai kematian mengejut. Bedah siasat ke atas mangsa dijalankan semalam di Jabatan Forensik Hospital Tawau. Ibu Pejabat Polis Sempurna akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan operasi anjing liar bagi menjamin keselamatan penduduk. Terdahulu, tular video berdurasi 8 saat di media sosial yang memaparkan seorang kanak-kanak terbaring dalam keadaan bogel serta berlumuran darah dan terdapat kesan gigitan. Sebuah premis perniagaan yang dijadikan asrama pekerja asing musnah dalam kebakaran di Taman Bandar Baharu Sungai Petani Kedah pagi tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pusat Gerakan Operasi PGO Kedah menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.38 pagi. Setiba di lokasi, didapati kebakaran melibatkan rumah kedai di tingkat 3 bangunan. Operasi pemadaman dilakukan menggunakan 2 aliran dan 2 pancutan sepanjang 200 kaki. Api dapat dikawal sepenuhnya pukul 9.51 pagi. Kebakaran menyebabkan hampir 90% struktur dalam bangunan yang menempatkan 19 buah katil dan kelengkapan peribadi pekerja warga asing musnah. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang warga emas kerugian RM176,500 selepas diperdaya skim pelaburan tidak wujud dalam laman sosial Facebook. Mangsa yang juga ejen insurans telah melayari Facebook pada 5 Ogos lalu dan tertarik dengan skim pelaburan didakwa diiklankan sebuah bank luar negara. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa kemudian menghubungi suspek melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan keuntungan 65% daripada wang yang dilaburkan. Mangsa telah melakukan 10 kali pindahan wang ke 4 akaun berlainan berjumlah RM176,500 bermula 10 September sehingga 31 Oktober lalu. Mangsa kemudiannya diberi keuntungan dalam sistem aplikasi kumpulan berjumlah RM2 juta. Namun wang tersebut tidak boleh dikeluarkan dan pelbagai bayaran dibinta dengan alasan untuk mengeluarkan wang terbabit secara tunai. Merasakan dirinya tertipu, mangsa telah membuat laporan polis petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Pelbagai jenis dadah bernilai keseluruhan RM2.28 juta dirampas dalam 2 serbuan berasingan di sebuah kondominium di Melaka Raya dan sebuah bangunan di Jalan Merdeka 1 November lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata, polis turut menahan 3 lelaki tempatan dan 2 wanita warga asing berusia antara 21 hingga 37 tahun. Kesemua suspek dipercayai aktif dalam sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah di sekitar Melaka awal tahun lalu. Polis juga menyita 2 buah kenderaan dan wang tunai bernilai RM6,400. Kesemua dadah dirampas dipercayai untuk pasaran tempatan yang boleh digunakan seramai 68,240 penagih. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lebih 900 buah pengecas kenderaan elektrik EV telah dipasang di Selangor menghampiri sasaran 1,000 yang ditetapkan kerajaan negeri sehingga hujung tahun ini. Esko Pelaburan Eng Zihan optimis lebih banyak pengecas kenderaan EV akan dipasang susulan trend penggunaan kenderaan itu semakin meningkat. Pada hujung tahun ni kita akan ada EV car yang lebih murah, lebih affordable dari Proton dan juga Perdua. Dan infrastruktur seperti charging station ni saya rasa kita perlu siap sedia. Jadi seperti apa yang saya kata tadi, saya harapkan lebih banyak charging station boleh dipasang di seluruh Selangor dalam masa yang terdekat. Setakat ini terdapat kira-kira 25,000 EV di jalan raya di Malaysia dengan nisbah 41 kenderaan bagi setiap pengecas berbanding negara utama pengeluar EV seperti Amerika Syarikat mempunyai nisbah 20:1 dan China 2.5:1. Beliau terdahulu merasmikan pengecas kenderaan EV di Kinrara.
3 pasukan petugas yang dibentuk untuk memajukan Labuan menunjukkan perkembangan positif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, Jawatankuasa Pelancongan telah menunjukkan perkembangan baik dengan penambahan produk pelancongan di Labuan. Menurutnya, ia turut dipacu dengan kemasukan pelancong menerusi program-program bertaraf antarabangsa. Juga menerima penyertaan daripada negara-negara jiran seperti Brunei, Indonesia dan juga Filipina. Dan ini perlu diperkembangkan lagi. Dan alhamdulillah saya nampak Jawatankuasa ini terus bergerak ke hadapan dari sudut promosi, dari sudut meningkatkan tarikan di lapangan. Pasukan petugas pemunggahan kargo pula sedang giat menunjukkan perkembangan manakala Jabatan Labuan Menumbuk yang menghubungkan Labuan ke Tanah Besar Sabah turut menunjukkan kemajuan apabila Kementerian Kerja Raya meluluskan peruntukan RM500,000 bagi kajian kebolehlaksanaan permulaan. Bursa Malaysia memulakan dagangan pagi tadi lebih rendah menjejaki prestasi semalaman Wall Street ketika pelabur kekal berhati-hati menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Ringgit mengekalkan momentum pengukuhannya apabila dibuka tinggi pagi tadi ketika indeks dolar Amerika Syarikat DXY lemah susulan pengumuman data gaji bukan peladangan negara maju itu Jumaat lepas. Beberapa firma perindustrian di China menyasarkan peluang pelaburan di Labuan terutama dalam sektor keuangan dan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata lawatan beliau ke bandar utama China baru-baru ini berperanan penting dalam membina hubungan dan memupuk minat pelabur. Dan insyaAllah kita akan berhubung terus dengan mereka dan menjemput mereka untuk hadir ke Labuan ini dan melihat sendiri apakah potensi-potensi untuk mereka datang dengan pelaburan yang mereka minat di sini. Contohnya dari sudut financial pun ada, dari sudut pembangunan pun ada juga. Bagi menyokong pertumbuhan Labuan, Dr. Zaliha berkata Perdana Menteri telah menggariskan pulau itu sebagai kawasan keutamaan dalam agenda negara untuk menangani aspek kemudahan asas dan penambahbaikan keselamatan. Katanya, Kementerian Keuangan komited menyediakan dana sama ada secara langsung atau menerusi pelbagai kementerian bagi menyokong pembangunan sosioekonomi Labuan. Kadar dasar semalaman OPR dijangka kekal pada 3% menjelang semakan akhir Jawatankuasa Dasar Monetary tahun ini. Penilaian bagi kadar faedah masih berpaksikan situasi ekonomi domestik dan unjuran kadar inflasi selain faktor luaran termasuk perkembangan semasa di Amerika Syarikat. Pelabur juga diramal terus mengambil pendekatan berhati-hati minggu ini dengan menantikan keputusan pilihan raya dan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Dan saya kira pada mesyuarat akan datang ni keputusannya dijangkalah OPR itu akan dikekalkanlah. Dan kalau kita lihat unjuran inflasi yang dibuat oleh pihak kerajaan pada tahun hadapan iaitu sekitar 2% hingga 3.5%, jelas menunjukkan bahawa risiko kepada inflasi di Malaysia ini masih lagi tinggi. Justru itu akan menuntut pihak Bank Negara akan sentiasa berjaga-jaga dalam mentadbir dasar monetary.
Bursa saham Tokyo TSE melanjutkan waktu dagangan biasa sebanyak 30 minit bermula hari ini sebagai sebahagian daripada usaha untuk menjadikan bursa lebih menarik kepada pelabur asing. Ini adalah kali pertama pelanjutan waktu dagangan dilakukan dalam tempoh 70 tahun. Dengan perubahan itu, pasaran akan beroperasi dari 9 pagi hingga 3.30 petang dengan waktu rehat tengah hari selama 1 jam. Pelanjutan juga bertujuan beri lebih masa kepada pelabur untuk berdagang sekiranya berlaku sebarang masalah seperti gangguan sistem. Walaupun dengan perubahan itu, TSE masih menawarkan waktu dagangan yang lebih pendek berbanding bursa utama dunia lain seperti bursa saham New York yang beroperasi selama 6,5 jam dan bursa saham London yang dibuka selama 8,5 jam. Tular di TikTok, amaran kononnya komunis boleh berkuasa di negara ini. Sekiranya terjadi, penghantar mengingatkan yang sistem beraja, kedudukan Islam dan kedudukan istimewa Melayu serta Bumiputra bakal dihapuskan. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran tersebut berbaur hasutan. Tak perlu penjelasan panjang lebar, memandangkan situasi itu hampir mustahil untuk terjadi. Ini kerana tiada komunis di negara ini. Pertubuhan yang ada kaitan dengannya juga telah lama diharamkan. Dan jika masih nak percaya wujud ancaman komunis sekalipun, perkara yang dikhawatiri itu sukar untuk berlaku. Ini kerana pindaan perlembagaan memerlukan sokongan 2/3 ahli dewan. Kelulusan Majlis Raja-Raja juga diperlukan untuk pindah peruntukan berkaitan isu sensitif termasuk kedudukan istana. Usah khawatir dengan perkara dimaksudkan, tiada sesiapa yang terancam, melainkan si tukang tular yang sibuk mainkan isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sebelas jualan hebat, dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye bye bye. Beli sekarang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa simpati kepada rakyat Sepanyol yang kehilangan orang tersayang serta kerugian besar susulan bencana banjir besar di Valencia minggu lalu. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan sokongan rakyat Malaysia bersama-sama rakyat negara tersebut dengan mendepani waktu sukar selain mendoakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Menurut Perdana Menteri, Malaysia akan terus mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Sepanyol selain berharap agar situasi di negara tersebut akan menjadi lebih baik pada masa hadapan. Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas secara langsung akibat banjir yang melanda Valencia dan kawasan sekitarnya di Sepanyol sejak 29 Oktober lalu. Lebih 200 orang dilaporkan terkorban akibat banjir besar itu yang disifatkan sebagai yang terburuk dalam beberapa dekad. Menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, calon Presiden Republikan Donald Trump dan calon Demokrat Kamala Harris sedang bersaing sengit. Menurut tinjauan terkini Lega yang dikeluarkan New York Post, kedua-dua calon memperoleh sokongan 49% menjelang hari pengundian hari ini, manakala 2% responden mengundi calon lain. Trump dan Harris juga sama-sama dijangka dapat memperbaiki kualiti hidup rakyat Amerika masing-masing pada 44%. Namun calon Republikan mendahului pesaing Demokratnya dari segi kejelasan pelan strateginya untuk ekonomi dengan 45% berbanding 42%. Dimiliki oleh News Corporation milik Rupert Murdoch, New York Post telah menyokong Trump untuk jawatan Presiden pada akhir Oktober. Jika Harris menang, beliau akan menjadi Presiden wanita pertama Amerika.
Sementara itu, pengundi bakal menghadapi keadaan cuaca berbeza-beza pada hari pilihan raya termasuk salji dan hujan di barat laut, ribut petir dari Great Lakes hingga ke New Orleans serta suhu panas yang mencatat rekod di sepanjang pantai timur. Walaupun keadaan cuaca yang lebih baik dijangka untuk kebanyakan kawasan, pengundi disaran menyediakan kelengkapan hujan di negeri-negeri penentu seperti Michigan, Wisconsin dan barat laut Pennsylvania. Ribut tropika Rafael yang badai Caribbean berpotensi menjejaskan Florida dan Louisiana dan Texas akhir minggu ini. Cuaca dijangka mempengaruhi kadar keluar mengundi kerana keadaan ribut biasanya menghalang pengundi muda dan mereka yang jarang mengundi. Korea Utara pagi tadi melancarkan beberapa peluru berpandu balistik jarak dekat ke arah Laut Timur. Ketua Staf Bersama JCS mengesan pelancaran pada kira-kira 7.30 pagi waktu tempatan dari kawasan Sariwon di wilayah Hwanghae Utara, wilayah barat negara itu. JCS tidak mendedahkan jumlah peluru berpandu yang dilancarkan dan memaklumkan bahawa analisis sedang dijalankan. Insiden terbaru itu berlaku hanya 5 hari selepas Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik antara benua baharu Hwasong 19 ke arah Laut Timur Khamis lalu. Susulan pelancaran terbaru itu, Korea Utara mendakwa bahawa mereka meningkatkan keupayaan peluru berpandu strategik. Sebagai tindak balas, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Jepun mengadakan latihan udara bersama di perairan timur Pulau Jeju, Korea Selatan. Perkembangan tenis pusingan akhir WTA, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka tepati ramalan mara ke separuh akhir kejuaraan. Dia menundukkan pilihan keempat dari Itali, Jasmine Paolini 6-3, 7-5 dalam aksi di Riyadh, Arab Saudi. Kemenangan itu bermakna Sabalenka mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kumpulan round robin unggul. Atlet berusia 26 tahun itu semakin hampir mengekalkan ranking dunianya. Penentunya, jika dia menang ke atas Elena Rybakina pada perlawanan terakhir kumpulan atau kekalahan pesaingnya Iga Swiatek. Dalam satu lagi aksi, menyaksikan Zheng Qinwen dari China turut mengesahkan slot ke separuh akhir selepas mengatasi Rybakina. Dia terpaksa berhempas pulas sebelum mencatat kemenangan 7-6, 3-6 dan 6-1. Penerjun negara Nordabita Sabri terbuka untuk berpasangan dengan Gabriel Gilbert Daim pada mana-mana kejohanan atau tamasya sukan selepas ini. Atlet 25 tahun itu akui beliau senang bekerjasama dengan Gabriel dan saling membantu antara satu sama lain di dalam kejohanan ataupun sesi latihan sebelum ini. Saya sangat berpuas hati dan gembira yang kita orang dapat habiskan competition ni seperti yang dirancang. Kalau ada mic saya okey, saya happy je nak sinkron gap sebab senang. Kita orang masing-masing lead dan tolong masing-masing lah. Terdahulu, Nordabita mengungguli acara 3 meter papan anjal seirama campuran bersama Gabriel pada kejohanan terjun terbuka Malaysia sekaligus melengkapkan emas hat-tricknya pada kejohanan berkenaan. Mereka mengutip 242.1 mata untuk merangkul emas, mengetepikan cabaran gandingan Indonesia Aldinsha Putra Rafi Gladys Larissa Garina yang meraih perak. Manakala gangsa diraih Max Lee Alicia Lim dari Singapura. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Faiz Syairah Nizam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.